Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahayu binti Hamzah. Saya pelajar OUM Melaka. Hari ini saya ditugaskan untuk mencerita berkaitan dengan cerita rakyat Malaysia. Okey, saya memilih tajuk Si Tanggang. Okey, tajuk Si Tanggang. Ceritanya bermula, Si Tanggang ni mempunyai seorang ayah yang bernama Si Talang dan juga seorang ibu yang bernama Si Deruma. Okey, ayahnya adalah seorang pekerja nelayan yang bekerja di laut menangkap ikan, tapi hasilnya tidaklah banyak seperti peraih-peraih yang biasa mendapat banyak. Mereka hanya cukuplah makan, kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Okey, jadi si Tanggang ni daripada dia kecil sehinggalah dia dewasa, dia sentiasa berhayal, berangan yang satu hari nanti dia teringin sangat nak jadi orang kaya. Okey, dan dia sentiasa berazam. Bila dia pandang je dekat rumah orang kaya ataupun laut, kapal-kapal besar, dia kata, satu hari aku teringin untuk menjadi seorang nahoda kapal yang sangat kaya. Tapi ditegah oleh ibunya yang bahawa kita tidak perlulah berangan-angan supaya terus menjadi kaya, kerana kita kena usaha keras untuk menjadi seorang yang kaya raya. Jadi satu hari tu si Tanggang orang kata dia setiap hari pergi ke laut. Jadi dia punya matlamat dia nak menjadi nahoda. Jadi satu hari tu dia pun makin dewasa, dia pergi ke tepi pantai melihat ada sebuah kapal yang besar yang di mana dia teringin sangat. Kebetulan di waktu itu kapal tersebut memerlukan anak-anak kapal yang ramai dan dia berazam untuk bekerja di dalam kapal tersebut. Rezekinya dia mendapat kerja di situ, tetapi ditegah oleh ibunya kerana dia tidak mahu anaknya terlalu berangan untuk menjadi kaya, dan dia memujuk ibunya supaya melepaskan untuk dia pergi ke menjadi anak kapal bersama dengan nahoda tersebut. Dan dia buat rayuan, dia kata, mak bagilah saya untuk pergi, kerana jikalau saya dapat menjadi anak kapal tersebut, saya akan berjanji saya akan balik menjadi orang kaya. Dan ibunya berfikir dan berfikir, dia kata, yalah, kita pun susah, jadi kita kata kita cuba untuk hantar anak kita menjadi anak kapal. Nak jadikan cerita, si Tanggang ni menurut perintah segala yang nahoda kapal itu berikan. Tapi ialah ibu dia melepaskan anak dia pergi dalam keadaan yang sangat sedih. Jadi dia pun pergilah ke kapal. Jadi dia menurut segala arahan daripada nahoda kapal dan dia bekerja bersungguh-sungguh sepanjang berada di atas kapal. Okey, dia pun bekerja. Satu hari nahoda ataupun tuan punya kapal itu mula sakit dan dia tua, dan dia berminat sangat dengan si Tanggang dan dia mengawinkan si Tanggang dengan anak raja. Dan dia memberi kepercayaan kepada si Tanggang untuk menjadi nahoda dan dikenali sebagai nahoda Tanggang. Satu hari dia pergi berlayar dan kapalnya berlabuh di persekitaran kawasan kampung yang di mana dulu pernah si Tanggang membesar. Dan berita ini disampaikan kepada orang kampung sehinggalah ibu bapanya sendiri mengetahui yang si Tanggang ni datang di kawasan pesisiran laut berdekatan dengan rumah. Dan ibunya sangat gembira bila dengar anaknya telah menjadi nahoda. Lalu ibu dan ayahnya pergi berjumpa dengan anaknya, tapi ditegah oleh pengawal-pengawal yang di atas kapal kerana mereka memberitahu yang sedia maklum si Tanggang tidak mempunyai orang tua lagi. Alangkah sedihnya ibu bapanya bila anak tidak mengaku yang mereka masih ada lagi. Akibatnya terlalu sedih, ibunya sampai berdoa yang dia kata, jika benar ini adalah dia bukan adalah anakku, tunjukkanlah sesuatu. Tiba-tiba awan berubah menjadi gelap dan ombak bergelora sehingga membuatkan kapal tak boleh duduk di satu tempat, dan sangat ada yang anak kapal sampai tercampak. Dan si Tanggang rasa sangat
Si Tanggang rasa sangat menyesal akan akibat perangainya. Lalu dia memohon dan menjerit-jerit, "Ibu, maafkan daku, maafkan daku. Aku tidak patutnya membuatmu sebegitu." Tapi hati ibu sudah terluka dan ibu pergi meninggalkannya. Dengan kuasa Allah, si Tanggang telah menjadi kapalnya tiba-tibanya karam, pecah, dan anak-anak kapalnya tiba-tiba dan juga isterinya telah menjadi batu. Itulah orang kata doa seorang ibu sangatlah amatlah mustajab. Jadi kesimpulan daripada cerita ini, kita janganlah melupa di mana langit yang kita junjung, di mana bumi yang kita pijak, siapa ibu kita, siapa ayah kita. Kita kena bersyukurlah dengan apa yang telah kita miliki. Sesungguhnya kaya itu pun daripada Allah dan susah itu juga daripada Allah. Jadi kat sini kita sebagai seorang anak kena ingat asal usul kita, siapa yang melahirkan kita, apa yang kebaikan mereka telah bagi kepada kita. Sekian saja cerita pendek daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.